Shalom jemaat sekalian. 弟兄姐妹们平安。 Mari kita tundukkan kepala, kita sekali lagi mohon pertolongan Tuhan untuk membaca firman-Nya. 让我们再一次的来到神的面前，低头祷告，求神帮助我们，让我们可以听到神的话。 Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. 我们在天上的父，我们非常的感恩。 Jika kami yang adalah milik-Mu ini terus diingatkan akan saat-saat kami berdoa. 我们这些属于主你的人，经常被提醒，让我们可以时刻的警醒祷告。 Tenangkan dan teduhkanlah hati kami. 求你帮助我们，让我们的心能够被神所控制。 Puaskanlah dahaga jiwa kami ya Bapa dengan perenungan firman-Mu. 借助主我们思想主你的话，让我们渴慕的心可以得着满足。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的生命，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， tema kita pada malam hari ini adalah pengharapan baru di dalam kitab Ratapan. 今天我们所要思想的题目是被通中的新的希望。 Maka itu saya mengajak kita membuka bagian dari Ratapan. Puji Tuhan ada kitab ini ya. Ratapan pasal yang ketiga. 我们非常感恩，因为有这一段的经文是在耶利米哀歌第3章。 Mari Bapak Ibu kita membuka bagian firman Tuhan. 让我们打开神的话， Yesaya, Yeremia, Ratapan ya Bapak Ibu. 耶利米哀歌 Ratapan pasal yang ketiga ayat 19 sampai dengan 26. 耶利米哀歌第3章从19节到26节。 Bapak Ibu saya ajak kita baca bersama-sama. 让我们一起来念。 1, 2, 3. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. 耶利米哀歌第3章19节到26节，耶和华，求你纪念我，如阴沉和苦淡的困苦穷迫。我心想念这些，就在里面忧闷。我想起这事，心里就有指望。我们不知消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不止断绝。每早晨，这都是新的。你的诚实极其广大。 我心里说，耶和华是我的份，因此我要仰望他。凡等候耶和华，心里寻求他的，耶和华必赐恩给他。人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的。 Ya, sampai sedemikian. Bapak Ibu, kitab Ratapan bagi saya kita harus bersyukur ya. Walaupun di dalam 5 pasal saja, itu ada dalam 66 kitab. 弟兄姐妹，我们要为着在圣经里面有记载这个耶利米哀歌，我们向神感恩。虽然只有那么短短的5章，但是却概括着许多的这个章节。 Kitab Ratapan beberapa penafsir menuliskannya itu sebagai curahan air mata Nabi Yeremia untuk Yerusalem. 解经家这样说的，就是这个哀歌呢，是耶利米他怎么样应做这个耶路撒冷的这个没落哀哭。 Tuhan perintahkan kepada nabinya untuk memberitahu umat Yehuda bahwa mereka pasti akan diserahkan Allah kepada musuh-musuhnya, yaitu Babel. 上帝借着这个他的先知，就是耶利米，告诉当时的犹大人，就让他们知道，最终呢，这个以色列人必被掳到这个外邦那边。
Tetapi bangsa Yehuda saat itu memikirkan, saya terlalu disayang Tuhan, saya terlalu berharga, tidak mungkin Tuhan biarkan saya diperbudak. 但是当时的这个犹大人，他就说：“我是上帝的选民，上帝是爱我的，因此呢，这个事情不可能会发生。” Maka mereka lebih percaya nubuatan nabi-nabi palsu yang berkata, oh kamu pasti menang melawan Babel. Maka mereka memasukkan Yeremia ke dalam penjara. 因此呢，他更加就相信那些假先知里面所说的，因此呢，把这个耶利米呢把他囚到这个监狱里面。 Ribuan tahun yang lalu sampai sekarang umat pilihan Tuhan masih lebih menyukai berita-berita hoax yang membahagiakan daripada berita teguran dari Allah. 经过那么长的时间，几千年的这个时间呢，犹大人仍然更相信这个假先知他们所说的话，但是呢，却不相信这个真正的先知他的直辈的话。 Gereja selalu dipenuhi dengan hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang sangat mencari-cari khotbah-khotbah yang menghibur saja, yang membahagiakan. 就像现在教会里面充满着许许多多的讲道的，就是讲到能够安慰我们的心的这个讲道。 Mereka tidak pernah tahu bahwa waktu mereka hanya mencari khotbah-khotbah yang membahagiakan, akhirnya justru membahayakan mereka. 他们单单的寻找那些让心中感到喜欢、感到高兴的这个讲道，但是呢，之中呢，他却不知道这样危害着他的心灵。 Mereka tidak bisa menerima realita bahwa sekalipun mereka biji mata Allah, Tuhan tidak sungkan-sungkan untuk menghukum mereka. 他们没有办法去想象，虽然我们是上帝眼中的同人，但是呢，上帝却不因着这样不惩罚就是犯罪的人。 Kota Yerusalem dihancurkan, bait Allah semua dirampas perkakasnya, dibawa ke dalam negara Babel. 耶路撒冷就是被攻陷了以后呢，把所有这个圣殿里面这一切的东西都带到那个巴比伦那边去了。 Anak-anak mereka yang paling muda, paling pintar, badannya paling sehat, itu akan dirampas sebagai piala yang membanggakan bagi Nebukadnezar. 他们那些年轻力壮的这个年轻人，也是被掳到那边去，为着这个尼布甲尼撒王在那里服侍。 Lalu selebihnya adalah orang-orang yang tua-tua, orang-orang yang sudah sakit-sakitan. Mereka meratapi kota yang sudah ambruk itu. 那些留下来的这个老弱病残者，他们在那里围着耶路撒冷，在那里哀哭。 Di saat yang sepertinya tidak ada pengharapan dan tidak ada pertolongan apapun, 就这样看起来没有什么希望的时候， kita memikirkan ada pengharapan yang sejati di tengah-tengah reruntuhan. 就在那样的好像看起来很绝望的时候呢，却有新的希望。 Maka di dalam konteks inilah Bapak Ibu Saudara kita akan memikirkan satu kebenaran di dalam Alkitab. 因此，通过这个我们今天的所读的经文，让我们可以明白一个道理。 Bapak Ibu ada satu prinsip yang harus kita lihat realita di dalam Alkitab bahwa Kitab suci itu selalu jujur mengenai realita. Hidup kita itu harus ada ruang untuk lamentation atau meratap. 其实呢，在我们必须要很诚实的说，就是圣经里面所记载的，也可以记载到当时在哪里我们有哀哭的、哀痛的这个阶段。 Maafkan Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya itu setiap hari itu digempur, dikelilingi, disajikan begitu banyak tawaran supaya kita itu tertawa. 因此，弟兄姐妹，我们在我们的日常生活里面，我们经常可以遇到许多的事情，让我们在那里欢笑。 Kalau Bapak Ibu lihat di acara-acara yang ada, itu bahkan orang harus memberikan background suara tertawa ya. 就像我们经常我们所知道的，就是当我们看这个一切的事情的时候，让我们可以在那里有一个笑的这个回应。 Ya acara apa sajalah Bapak Ibu Saudara, entah itu acara ada hostnya yang memimpin atau drama, itu beberapa itu harus ada background
orang yang tertawa. Jadi Anda tertawa pun itu perlu ditolong. 或者呢，有时候我们看到一个就是在那里演出的事情呢，或者呢，有人在那边讲一些事情的时候，他们多么的希望后面呢就有笑声的这个回应。 Kalau Bapak Ibu lihat stasiun TV itu ya, kalau ada penontonnya, itu ada sekelompok orang penonton yang memang dibayar untuk tertawa. 在电视里面的节目里面，也有一些的人在那里就让他就是在那边笑的时候，但是也给他们这个酬劳。 Jadi semua itu harus dibuat bahagia, happy, nggak boleh susah, harus tersenyum, harus luar biasa. 因此，所有的这一切就看起来是那么的欢乐，那么的让心中感到非常的就是坦然。 Iya, sampai di gereja pun sekumpulan orang yang haus hiburan itu akan menuntut hamba Tuhannya mirip seperti stand up comedy. 甚至呢，在我们教会里面，在教会里面也有一部分的人，他在那里就是希望就是传道人或者牧师他所讲的是让他的心感到欢乐的。 Maafkan ya Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam beberapa gereja itu di dalam momen Paskah sekalipun ya, perlu stand up comedy itu untuk menggantikan hamba Tuhan. Bisa kesaksian 45 menit membuat Anda itu terpingkal-pingkal. 甚至呢，有一些的教会虽然是在圣诞节的时候，仍然他们有一个节目，就是差不多有45分钟的时间，让他们所说的会众心中感到非常的高兴。 Karena gereja itu seperti memikirkan saya harus jualan apa ya supaya laku, supaya jemaat itu dihibur, tertawa, dan minggu depan kepingin datang lagi. 因此呢，有些教会呢，他就是想尽办法，去想怎么样让会众呢，就是感到心中快乐。因此，他们下个礼拜他可以再来。 Gereja justru mati-matian bagaimana mendidik jemaatnya mencintai hiburan, bukan kebenaran. 教会呢，想尽办法让会众们他更喜欢这个欢乐的事，而不是说去思想真理。 Jemaat diajak untuk haus tontonan, bukan mencari firman. 会众呢被带领让大家可以去好像观赏，而不是去思想真理。 Maka nggak boleh ada susah, nggak boleh ada kesedihan, nggak apalagi kalau ratapan. 因此不可以有这个伤心的事，就是或者悲伤的事，就是尤其是这个哀歌。 Waktu papa saya meninggal ya, saya betul-betul terpukul ya, saya menangis, ya, saya sangat sedih. 当我爸爸回天家的时候，我感到非常的伤痛，因此我在那里啼哭。 Lalu seorang jemaat saya sangat menghargai maksud baiknya. 有一个就是会友呢，我是多么的这个看重他的这个看法。 Dia mengingatkan saya bahwa saya hamba Tuhan, suami saya hamba Tuhan, kami harus memberikan teladan yang baik melewati saat-saat sulit. 他提醒我，因为你是传道人，你的丈夫也是传道人，因此呢要有一个就是好的见证，让弟兄姐妹可以看到。 Dia katakan sedih itu boleh, tapi ingat Allah itu punya rencana bla 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 kira-kira gitu ya. Maaf ya untuk para penghibur sialan ini, saya kurang ingat dia ngomong apa. 他可以，我们可以， Bukan kata-kata saya loh, itu kata-kata Ayub ya. 他可以悲伤的，但是我们却不需要沉醉在那个悲伤里面，我们必须要从那边出来，然后心中感到欢乐。 Saya baru tahu loh Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang cukup menakutkan tadi sialan itu ada loh di Alkitab. 我刚刚也就是知道这个圣经里面有写到，就是下烂是什么呀？ Maaf Bapak. 下烂这个 Sambil 字 lihat 哈， saya Pak. Ya, oke. Jadi tidak boleh susah hidup ini. Allah turut bekerja segala perkara gitu ya. Jangan tunjukkan kesedihan di hadapan jemaat. 你不可感到就是在会众面前流露出你的这个悲哀的感觉。 Maka kita akan sangat kaget ketika melihat
Orang-orang saleh di dalam Alkitab itu mencucurkan air mata, bahkan Yesus pun harus menangis. 因此呢，我们会感到很惊讶，因为在圣经里面的伟人，他们也在那里流泪，甚至我们的主耶稣基督也曾经流泪。 Yusuf menangis, Daud apalagi. 主耶稣流泪，甚至那个大卫王也是流泪。 Dan Yeremia meratap dan mencucurkan air mata. 耶利米他写了这个哀歌，他在那里啼哭。 Ratapan juga mencatat satu kalimat yang gak kita baca. Air mataku Tuhan, kau tampung di dalam kirbatmu. 在这个哀歌里面就说到，我的眼泪，你这样的把它集中在一个地方。 Bapak Ibu, kesalahan kita pertama menghadapi kesulitan dalam hidup adalah kita tidak berani mengakui bahwa kita sedang terluka. 我们在我们的生活里面，当我们受到伤痛的时候，有一点我们不敢承认，我们正在悲伤。 Kita sedang sengsara, itu bukan kelemahan Bapak Ibu Saudara. 我们正在受伤，但是呢，虽然是这样，这并不是我们的软弱。 Kenapa perlu ada kitab yang diberi tulisan ratapan? Kenapa? 为什么在圣经里面有这个哀歌呢？ Kadangkala ya, orang itu pertobatan dimulai dengan meratap lebih dulu. Baru dia bisa bertobat loh Bapak Ibu Saudara. 其实弟兄姐妹，一个人那个悔改，他差不多就是从一个被爱的事情开始，让他可以渐渐就是相信我们的主耶稣。 Kenapa seringkali kehidupan kita itu ulang-ulang dalam dosa? 为什么我们的生活呢总是在这个罪里面打滚呢？ Pertobatan sejati itu selalu dimulai dari titik saya berduka Tuhan di hadapan-Mu. 真正的悔改就是当我们在神的面前，真正的在那里，因着我们的悲哀，我们向神求恩， Baru ada pengharapan buat kita. 才有这个希望。 Kalau tidak, sulit kita untuk menuju kepada pertobatan. 如果不这样的话，我们真的很难达到那个悔改的这个阶段。 Kita nggak punya air mata untuk gereja. 我们没有因着教会，我们流泪。 Kita nggak menangisi pekerjaan Tuhan, nggak menangisi, 我们也不因着上帝的工作，我们在哪里流泪？ nggak menangisi kerohanian diri kita atau keluarga kita. 也不因着我们的信心或者我们家庭，我们在哪里流泪？ Ratapan dan tangisan tidak selalu tanda kelemahan. 弟兄姐妹，哀歌呢不是意味着是软弱的。 Anak-anak kita diajar, jangan nangis. Kayak Woman- anak kecil aja, cemen. 我们经 Kayak 常 anak 告， perempuan ya, bukan anak kecil. 我们经常告诉我们的孩子不要哭。一个男孩子不会哭，你这么像你一个女孩子一样呢？ Iya. Jadi saya ingat ya, saya punya sepupu itu dipukul papanya sampai patah kayu, dia tidak boleh nangis. 我曾经看到我的外甥呢，他爸爸用木棍把他打，那个木棍折断了，但是他不允许那个孩子哭。 Ketika di ruang duka ya Adiasa di Surabaya itu, istri dan mamanya meninggal, lalu anak bungsunya meninggal dalam kecelakaan. 在泗水曾经发生，就是一个就是妈妈去世，并且她的最小的孩子也去世了。 Di dalam apa itu ya speech ya, di dalam pidato di rumah duka, 在他在那个丧事的时候，他所说的话， dia tidak mengeluarkan satu tetes air mata pun. 这个人他一滴眼泪的他都不流出来， Ya karena dari kecil setiap nangis, anak laki nggak boleh nangis, anak laki nggak boleh nangis, 因 nggak 为 bisa nangis. 从小他的爸爸就教導他男孩子不可以哭。 Saya ingat di rumah duka itu papanya mendatangi seorang teman saya dan mengatakan, dia sebut namanya, anak saya tidak bisa menangis, saya sekarang yang menangisi dia. 在那个时候，那个他做爸爸的就说：“我的孩子没有办法哭，那现在呢，其实我哭了。” Menjadi anak yang tidak bisa mengekspresikan kedukaan dan takut mengakui kalau dia sedang berduka. 这个孩子没有办法呈现他正在悲哀就是在那里不能够流泪。 Bapak Ibu,
Dari titik awal inilah kita membereskan. Tuhan saya lemah. Kalau Tuhan tidak tolong saya, matilah saya ini Tuhan. 从这一点我们开始，我们向神祷告，主啊，我们是那么的软弱，我们是无能为力的，主你帮助我。 Hanya orang-orang yang pernah menangis akan merasakan indahnya air matamu itu disapu oleh Bapa di surga. 唯有那些曾经流泪的，在神的面前流泪的，他会体验到上帝怎么样的擦干的眼泪的喜乐。 Hanya orang-orang yang pernah mengaku letih, lesu dan berbeban berat akan mendapat kelegaan. 那些曾经感到担子是那么的沉重的人，他才感到担子的轻身。 Lalu mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, pengharapan seperti apa di tengah reruntuhan, kesedihan, ketakutan. 那到底是什么样的一个希望呢？让我们在这个困难当中、挣扎当中，我们可以得着刚强呢？ Bapak Ibu ayat 19 sampai 20 Yeremia mengakui ya bahwa sengsaraku, pengembaraanku, ada ipuh, ada racun. Jiwaku itu tertekan dalam diriku. Dia tadi berusaha jujur ya. 在19节到20节里面，耶利米在这里陈述了他的他心中有这个阴沉和苦胆，并且呢，在这里也承认他心中多么的郁闷。 Tetapi ayat 21 itu langsung ada plot twist. Tetapi hal-hal inilah yang akan aku perhatikan. 但是呢，在第21节跟22节，他有一个转折，他让他知道这就是我心里所指望的。 Kita dipanggil bukan menjadi orang yang lebay ya, cenderung NPD, sembarang orang curhat, saya susah, saya menderita, bukan. 我们并不是说我们成为一个向每一个人都诉说自己的苦处的这个人。 Kita langsung mengarahkan hati kita, tetapi inilah yang kuperhatikan. 在这里就想到，这就是我所注 Oleh 意的， sebab 也是我的 itu 指望。 aku akan berharap. 因此呢，在这里说的，我想起这事，心里就有指望了。 Bapak Ibu, pengharapan itu sangat penting loh. 弟兄姐妹，指望是非常重要的。 Kami itu ada grup sakit cancer ya. 我们有一个那个就是癌症的这个一个团体。 Saya lihat teman saya itu stadiumnya jauh lebih rendah daripada saya ya. 其实呢，我的朋友比我的这个癌症的程度更低。 Tapi pikirannya itu selalu kalau udah cancer itu pasti mati, pasti mati, pasti mati ya. 但是他所想的，如果说我们得了癌症的话，一定是死，一定是死的。 Dia sudah diobatin apapun, di kemo apapun ya. Dia udah merasa percumalah, seperti itu ya. 他已经经历了许多的治疗就是他就说这完全没有用的，最终还是会死的。 Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara, jadilah sesuai imanmu ya. 所以弟兄姐妹，让我们凭着我们的信心而活。 Pengharapan itu membangkitkan iman luar biasa. 其实指望呢，我们就是让我们的信心可以得着就 Kata 是呈现。 Ibrani, pengharapan itu sauh yang kuat. Seperti kapal itu ada sauh, apa itu sauh ya? Jangkar. Iya, terima kasih. Jangkar yang kuat. 就像希伯来书里面讲到，就是我们的信心就像一个船的苗， Tanpa sauh, tanpa jangkar itu kapal kita akan terombang-ambing dan akan masuk dalam pusaran ombak. 如果没有锚的话，我们的船就会被风吹雨打。 Tetapi pengharapan di dalam iman. 在信心中的指望， Iman itu kata Ibrani dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 其实呢，指望就是我们的信心，就是我们未曾看见的，也是我们成为我们的这个信心的这个指望。 Kita perlu berdoa, Tuhan tambahkan lagi iman dalam hatiku Tuhan. 我们多么的需要，我们向神祷告，求神加添我们的信心。 Alkitab katakan iman itu pemberian Allah. 信心是上帝所赐给我们的。 Saudara, kita belajar dengan iman ya, bukan apa yang saya lihat. Kok saya nggak lihat ya Tuhan? Kok
kok saya nggak mengalami kesembuhan ya Tuhan? 信心呢，并不是说我们要看到的，我们没有看到，我怎么样有这个信心呢？ Iman itu kekuatan yang melampaui apa yang ada kelihatan sekarang ini. 其实信心呢是超越我们所看见的。 Kami di gereja pusat ada seorang bapak yang menguburkan anaknya yang 8 tahun. 在我们教会里面有一个爸爸呢，他在埋葬了他的8岁的孩子。 Keluarga ini cuma punya 1 anak, setelah berdoa 12 tahun dapat anak laki-laki. 其实这个家庭呢，就是经过了12年的祷告以后，才生下了这个一个男孩。 Tapi sejak lahir anak ini punya kelainan jantung ya Bapak Ibu Saudara, sehingga papa mamanya itu sampai mencari rumah yang dekat dengan rumah sakit untuk setiap waktu obatin anaknya. 但是很不幸的，这个孩子一生下来，他心脏就有问题，因此他就去寻找就是靠近医院的那个家。 Ya kadang-kadang malam itu anaknya itu bisa hampir membiru, jadi segera dibawa ke rumah sakit. 因为在晚上的时候，突然这个孩子会失息，然后马上就赶快带到医院里面。 Entah mengapa malam hari itu tanda kutip mereka terlambat. 就是不知道为了什么，那一天发生的时候，他们就是来不及带到医院去。 Di rumah duka istrinya memang pasti menangis ya, meraung-raung ya Bapak Ibu. 在上次礼拜的时候，他的妻子呢在那里继续的啼哭。 Tetapi setelah itu mereka menyanyi dan kesaksiannya adalah singkatnya begini. 但是当他们开始在那边唱诗的时候，他在那边见证的时候，他的见证是这样的。 Mereka mengatakan, jemaat sekalian, kami bersyukur bahwa iman itu pemberian Allah. 他说：“亲爱的弟兄姐妹，我们非常的感恩，因为信心是上帝所赐给我们的。 Jikalau iman itu pilihan saya, maka saya tidak akan memilih mengikut Tuhan. 那如果说信心是我们的所选择的，我会选择我不跟随我们的主耶稣基督。 Tetapi saya bersyukur karena saya tidak bisa memilih. 但是我非常感恩，因为我没有办法选择。 Saya bersyukur Tuhanlah yang memberikan iman kepada kami berdua. 我感谢主，因为是上帝赐给我们两位就是信心， Maka kami pasti bisa melewati saat-saat sulit ini. 因此我相信我们能够度过这个困难的时刻。 Bagi saya itu kesaksian yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. 在我来说，他的见证是多么的美好。 Aku bersyukur Tuhan karena Engkaulah yang memberikan iman. 我向神感恩，因为是你赐给我们信心。 Kalau Engkau tidak beri saya iman, saya kemungkinan akan meninggalkan Engkau. 如果说你没有给我信心的话，可能我会离开你。 Tapi saya tidak meninggalkan Engkau karena Engkau yang terus beri itu kepada saya. 但是呢，因着主你的帮助、你的同在，我现在没有离开你。 Di sini ada konsep yang sangat indah tentang anugerah dan tanggung jawab ya Bapak 在这 Ibu. 里有一个原则，就是关于就是Anugerah. 就是恩典。 Bapak Ibu, kedua adalah pengharapan untuk mengingat siapa Allah yang kita sembah. 第二点呢，就是让我们真正的知道，到底我们所敬拜的神是怎么样的一个神。 Yeremia katakan Tuhan, kapital ya, Tuhan. Engkau adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadamu. 在这里就说到耶和华是我的份，因此我要仰望他。 Ayat 24 tadi ya Bapak 第 Ibu Saudara. 24节， Tuhan adalah bagianku, bukan pertolongan Tuhan adalah bagianku, mujizat Tuhan adalah bagianku, bukan. 耶和华是我的份，并不是说就是神迹或者启示是我的份。 Kita perlu tambah hari berdoa, bawalah aku terpesona mengingat Engkau ya Tuhan. 我们必须每一天我们仰望神，求神让我们可以明白，也可以知道耶和华是我的份。 Bapak Ibu, kalau kita lihat gunung itu dari jauh ya kelihatannya kecil. Kalau kita perjalanan, oh cuman segini besarnya. 弟兄姐妹，当我们看这个山，我们从远处看这个山的时候，感觉是那么小。 Tapi waktu kita mendekat dan langsung di bawah gunung itu,
当我们越来越靠近那个山，并且来到山 kita 脚下， langsung jadi kecil dan gunung itu seperti menenggelamkan kita. 因此呢，我们就感觉我们是那么的微小，而这个山是那么浩大。 Orang sesaleh, sejujur, sebaik Ayub pun 就像这个怎么样最诚实好的这个人，就是义人，就像约伯。 harus memberikan kalimat penutup di dalam Ayub 42. 在他最后的一段经文里面，他要这样写道： Tuhan, dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Engkau. 主啊，以前我是风闻人家说是有神，但是呢，如今我用我的眼睛自己看到神的存在。 Ayub pernah ada saatnya ragu, ada saatnya berdebat dengan Tuhan. 是的，约伯曾经有一段时间，他在那里感到就是有一点疑惑，并且像跟神有这个就是辩论的时候。 Orang yang begitu saleh pun dipamerkan Allah kepada si iblis, perlu terus mengenal Allah. 像约伯这样的义人呢，上帝仍然让他在魔鬼的面前被呈现出来。 Bapak Ibu Saudara, apa yang mengisihi kepalamu supaya kamu punya pengharapan? Apa Bapak Ibu Saudara? 弟兄姐妹，是什么事情就是在你的脑海里面，就是让我们可以真正的明白上帝的这个信心。 Banyak-banyaklah pikirkan siapa Allah yang kita sembah itu seperti apa. 让我们每时每刻都去想到我们所敬拜的神是怎么样的一位神。 Bapak Ibu, saya punya kelas sekolah minggu itu ada di ABC of God, ABC tentang Allah. 就我在这个主日学里面有 ABC 的关于神的事情。 Kalau ini dikisahnya Allah amazing ajaib adil B C D C C C terus semua selesai ya. 就按照他这个字面呢，就写到，比如说就是上帝，接下来就是其他的事。 Itu mereka bisa selesaikan sampai Z loh. 是的，他们能够把这个一直安排到最后的一个 Z。 Coba kita latihan bisa-bisa setengah jam A terus Bapak Ibu Saudara. 如果我们现在开始去学的话，可能在半个小时里面总是在那个那边打转。 Z terakhir itu emang bahasa Inggris ya. Z 呢，就是英文里面的字母。 Satu kali anak sekolah bilang, Lausu harus telepon mama, kami semua ketakutan. 他就说老师你要打电话给我妈妈，因为我感到非常的害怕。 Saya lagi mau pimpin seminar, saya tanya kenapa? 我正在带领他们的这个进修会的时候，我问他为什么呢？ Lausu, papa tidak ada di rumah, kami di rumah. Lalu pohon mangga di depan rumah itu setiap maghrib, Lausu tahu jadi tambah tinggi loh. 他那个孩子就说爸爸不在家，那我前面那个一棵芒果树呢，每一天好像更大了。 Memang Bapak Ibu, ibunya itu seorang pasien yang sering stres dan depresi ya. 是的，因为他的妈妈她本身就是有一个神经错乱的。 Tapi sampai dia filmkan ya, coba lihat itu sudah di atas di atas genteng loh, biasanya nggak di atas genteng menurut 这个孩 dia. 子呢，就用他的手机来拍，他说：“你看那个树呢，长得越来越高了，现在是高过我们的屋顶了。” Saya cuma bilang pada dia, Jason ambil kertas, ajak mama sama Cece untuk menulis ABC of God, 30 menit. 我就告诉他：“Jason，你赶快拿一张纸，跟你的妈妈跟你的姐姐就写，就关于 ABC 这个是神这个游戏。” Coba tiap orang isi sendiri, 30 menit. Kemudian 30分钟你自己写，然后呢？ Saya tunggu-tunggu nggak telepon, saya yang telepon Bapak Ibu Saudara. 我就在那边等待着他的电话，但是呢没有打来，因此呢我打电话给他。 Saudara tahu si Jason jawab apa? Tunggu Lausu, tunggu. Belum 30 menit kan?
nanti lagi soalnya aku sama mama belum selesai ABC of God-nya. 因此呢，这个学生呢就说到：“哎，老师，你等一下，因为还没有过30分钟嘛。我们正在做这个 ABC of God 这个游戏。” 15 menit kemudian telepon, kita ngobrol sana sini, lupa sama si pohon mangganya. 就打电话，那我们就在那边谈天的时候，谈来谈去呢，他就忘记了关于芒果树的这个事情。 Saya tanya, Jason, pohon mangganya lebih tinggi atau sekarang lebih pendek? 我就问他，我说杰森，你的那个芒果树现在是更高呢，还是更低了？ Mereka sekeluarga berpandangan ya fit call, pohon mangga yang mana? 他们就在那边互相对望的，就说到底是哪一棵这个芒果树呢？ Udah lupa sama takutnya satu keluarga tadi. 他已经忘记了他起初的那个惧怕的心。 Janganlah banyak-banyak isi kepalamu ini dengan film-film horor. 不要让我们的脑子里面充满着这个许多就是可怕的这个电影。 Janganlah banyak isi sinetron, drama-drama, makanya melo kamu. 也不要让这些就是电影里面影响着我们，让我们的心就是感到好像很忧伤。 Janganlah banyak-banyak mengamati statusnya orang di Insta itu loh, bikin cemburu nggak selesai-selesai. 也不要在那个我们的手机里面经常看那个 Instagram 里面讲的。 Isilah pikiranmu dan perasaanmu tentang Kristus, maka kamu bisa melewatkan yang lain-lain. 让我们的思想视为我们充满着上帝的恩典、上帝的话，因此我们可以过去。 Dan terakhir, aku mengingat engkau Tuhan karena engkau Allah yang setia. Belas kasihanmu, rahmatmu itu selalu baru setiap hari. 就说到就是每早晨都是新的，你的诚实极其广大。 Seumur hidupmu tidak pernah boleh lupa bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang sisa-sisa kepada kamu dan saya. 其实，在我们这个人生的过程里面，让我们不要忘记，上帝从来没有赐给我们这个剩下的东西。 Anda dan saya masih bisa tergoda untuk memberikan yang sisa-sisa kepada Tuhan. 我们经常会被引诱，就是让我们把剩下的，甚至呢献给我们的神。 Sisa waktu, 我们剩下的时间， sisa tenaga, 我们剩下的力量， sisa-sisa kesehatan, 我们剩下的健康， sisa uangmu, 甚至呢我们剩下来的钱， semuanya yang sisa-sisa. 所有的一切都是剩下的。 Oh Tuhan, saya akan beri perpuluhan setelah A, B, C, D, E, F, G. 祷告说：“主啊，我要献上1/4，当这个 A、B、C、D 的事情可以解决。” Tuhan, saya akan ikut waktu berdoa kalau cucian saya, sinetron ini selesai dan lain 我要参 sebagainya. 加祷告会，如果说电视里面的这个节目已经结 Puji 束了， Tuhan itu tidak ada dalam jemaat GKI Pluit ya Pak ya. 我们非常感恩，因为在我们的教会里面没有 Puji 这样。 Tuhan. 感谢神。 Tapi Alkitab katakan, aku bersyukur Tuhan kau tidak pernah beri yang sisa-sisa. 但是圣经里面清楚的知道，说到我非常感恩，因为主你从来没有把剩下的给我们， Belas kasihanmu selalu baru setiap hari. 因为你的这个信实是信的， Jadilah orang yang bisa bersyukur Bapak Ibu Saudara. 让我们成为一个充满着感恩的人。 Orang yang sombong itu susah bersyukur Bapak Ibu Saudara. 一个高傲的人，他从来不会说会感恩。 Orang yang sombong itu saya nggak boleh susah, saya nggak boleh tersinggung, saya nggak boleh sakit, saya nggak boleh merasakan kesedihan, nggak boleh. Tuhan aja yang boleh. 高傲的人经常就说到我不可以就是感到灰心，感到伤心，或者感到自己不健康。 Jangan sombong, kamu dan saya cuman ciptaan yang berdarah daging, yang debu tanah, yang bisa sakit, bisa lupa, bisa mati. 弟兄姐妹，让我们可以在神的面前，我们谦卑下来，因为我们知道我们的年岁有限，我们的这个身体也可以生病或者其他的事情。 Buka mata iman kita lebar-lebar dan amati setiap kebaikan Tuhan. 让我们打开我们心境的眼睛，好好的看上帝的这个恩典。 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 让我们低头祷告。 Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu mengetuk hati kami. Sehingga kami tahu ya Tuhan,
kapan waktu kami harus terus bersyukur kepada Tuhan karena semuanya itu hanyalah dari Tuhan saja. Ya, Dan Tuhan. semuanya itu adalah baru adanya. Ya, Kami Tuhan. bersyukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu, kiranya firman-Mu bisa ditanamkan di hati kami sehingga kami bisa senantiasa merenungkannya dan di dalam kehidupan kami tidak berdosa kepada Tuhan. Ya, Tuhan. Bersyukur terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak.